Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna 'ilma amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan limpah kurnia-Nya kita bertemu lagi dalam majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perhimpunan kita mendapat rahmat dan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Sebagai mukadimahnya, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ini kita telah masuk kepada hari yang ke-8 daripada bulan Rajab. Dan bila kita menyebut tentang Rajab ini, bulan yang penuh dengan kemuliaan kerana di dalamnya berlaku beberapa peristiwa besar di dalam bulan Rajab. Yang pertamanya, berlakunya perpindahan kiblat. Dalam bulan Rajab berlakunya perpindahan kiblat daripada Baitul Maqdis ke Baitullahil Haram di Mekah. Lepas tu kalau kita pergi ke Madinah, peristiwa berlaku perpindahan kiblat ini ketika mana Rasulullah berada di Madinah. Hari ini kita sembahyang di Masjid Qiblatain, satu tempat di kawasan Bani Sulaim. Dia satu tempat Bani Aslam, tak jauh daripada Masjid Nabawi, cuma dipisahkan dengan bukit saja. Sebenarnya Masjid Qiblatain ini dia berada di sebelah bukit. Jadi kalau orang menyeberangi bukit yang ada tu, dia akan terus sampai ke Masjid Nabawi. Jadi masjid yang di dalamnya ada dua kiblat. Kiblat yang pertama itulah kiblat yang menghadap ke Masjid Aqsa. Tempoh Rasulullah berkiblat ke Masjid Aqsa ini ialah selama 16 bulan. Kira-kira dalam setahun 4 bulan lamanya umat Islam berkiblat ke Baitul Maqdis. Sehinggalah Allah Ta'ala mengetahui betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berhajat untuk menjadikan kiblatnya di itu ialah Baitullahil Haram. Maka perintah Allah Ta'ala ketika mana Rasulullah dalam sembahyang supaya menghadap ke Baitullah, maka jadilah kiblat yang kedua dalam satu masjid. Ini tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang keduanya, di dalam bulan Rajab ini berlakunya peristiwa Isra wal Mi'raj. Satu peristiwa yang besar kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ia merupakan sebahagian daripada tanda-tanda kerasulan ataupun disebut dengan mukjizat. Kerana tidak mungkin boleh berlaku tanpa adanya daripada Allah Subhanahu wa taala, kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan sebab itu kita bila menyentuh tentang Isra wal Mi'raj, kita nak mengambil hikmah daripada peristiwa. Nak cerita daripada awal sampai akhir, maka panjang cerita ni. Jadi kita mengambil, ulama-ulama telah menyusunkan bahawa lebih kurang ada 18 hikmah yang telah dirangkumkan daripada peristiwa Isra wal Mi'raj ini. Yang pertamanya, Isra wal Mi'raj ini mendidik supaya kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon bantuan kepada Dia. Sebab ketika mana peristiwa Isra Mi'raj ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditimpa dengan dua musibah yang paling besar, iaitu kematian dua orang yang paling berpengaruh dalam kehidupannya, iaitu Sayyidatina Khadijah bin Khuwailid dan kematian Abu Talib, bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mana manusia ni kalau sekiranya dia menghadapi dugaan, menghadapi musibah,
maka tidak ada tempat lain kepada dia untuk bersandar dan memohon bantuan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam peristiwa inilah, dalam tahun inilah yang disebut dengan nama Amul Hazin, iaitu tahun dukacitanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebab kematian, dan yang ketiganya kerana dia dipulau oleh kaum dia. Dihalau daripada Mekah, mana pergi ke Taif, hijrah ke Taif. Dalam kematian isteri, kematian pak saudara, orang-orang Arab Mekah memulau dia, dan menghalau dia, mengeluarkan dia daripada Mekah. Lalu Rasulullah berhijrah di Taif. Sampai di Taif pula, orang-orang Taif tidak menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka membaling Rasulullah dengan batu, kan? Ini peristiwa yang besar, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi memohon, nak pada siapa nak mohon dalam keadaan manusia semua tidak menerima dia, maka Allah Ta'ala yang menjadi maknanya pengurus, yang menjadi makna pemilik bagi segala-galanya, kan? In tansurullah yansurkum, siapa yang menolong Allah maka Allah Ta'ala akan menolongnya. Yang menolong agama Allah maka Allah Ta'ala akan menolong dia. Dengan sebab itu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, peristiwa Isra wal Mi'raj ini menjadi satu peristiwa yang luar biasa, yang pada pemikiran manusia adalah satu perkara yang mustahil. Kerana peristiwa ini berlaku seperti mana yang disebut di dalam Al-Quran, subhanallazi asra bi'abdihi laila. Dia hanya berlaku pada waktu malam, dan malam yang disebut tu bukanlah malam yang mengambil masa sampai seminggu, sampai sebulan, tak. Laila tu dia menunjukkan sehari je, dia menunjukkan satu malam je. Dan peristiwa ni berlaku tuan-tuan antara Isyak sampai sebelum subuh berlaku dia. Perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Masjid Aqsa, sampai daripada Masjidil Haram di Mekah sampai ke Masjid Aqsa di Palestin, kemudian dimi'rajkan sampai ke Sidratul Muntaha dalam tempoh yang begitu singkat, di antara Isyak dengan subuh je. Jadi ini satu perkara yang luar biasa, perjalanan yang luar biasa. Kalau Allah Ta'ala tidak menentukan, kalau Allah Ta'ala tidak menjalankan, maka ini bukan boleh dibuat oleh manusia. Manusia tak mampu nak buat. Dengan sebab itu, dalam perjalanan baginda ini, maka kita akan melihat betapa sesuatu perkara yang nak berlaku tidak mustahil kalau sekiranya Allah Ta'ala mengkehendaki. Allah Ta'ala nak mengkehendaki bahawa dia bukan satu perkara yang mustahil. Maka begitulah kita ni tuan-tuan, hendaklah sentiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon bantuan pada Allah, kan? Apabila Allah kita meletakkan bantuan kepada Allah dalam keadaan kita ni diuji, hari ni susah sebab kita diuji oleh Allah Ta'ala dengan sedikit kekurangan air, dengan sedikit maknanya keputusan air. Kalau kita semua minta bantuan semua, mohon kepada Allah Ta'ala, nasaya itu bukanlah satu perkara yang mustahil. Kemungkinan ada di kalangan doa orang-orang yang berdoa, Allah Ta'ala memperkenankan permintaan mereka. Jadi inilah istimbat yang pertama, hikmah yang pertama kita boleh ambil daripada peristiwa Isra wal Mi'raj ini, bagaimana kita ni mesti memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala sepanjang masa. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita menyambung lagi bicara kita tentang kitab yang kita baca ini, iaitu di balik tabir kematian, yang ditulis oleh Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dan kita akan masuk kepada orang yang mempunyai sejarah yang begitu hebat, iaitu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan ianya, nama lainnya, gelarannya disebut dengan nama Al-Faruq. Al-Faruq ni ialah kerana dia ni adalah seorang daripada sahabat yang Allah Ta'ala diberikan kelebihan boleh membezakan sesuatu di antara suatu hak dan yang batil. Dan kehebatan Sayyidina Umar ini banyak daripada ayat-ayat atau wahyu yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bersebab dengan dia.
Ini seorang insan yang cukup hebat, yang cukup yang disebut di dalam lipatan sejarah umat Islam, maknanya kekuatannya yang luar biasa. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka hari ini kita nak melihat bagaimana wafatnya khalifah yang kedua daripada khalifah Ar-Rasyidin, orang yang mula-mula sekali memakai gelaran amir, menggelarkan dirinya amir, iaitu raja, kan? Amirul Mukminin, iaitu raja bagi orang mukmin. Dia adalah orang yang pertama memakai gelaran itu. Maka disebutkan qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fi daraini, Amr bin Maimun menceritakan pada hari Omar terbunuh dan aku sedang berdiri solat di belakangnya, dan jarak di antara kami hanya terpisah oleh Abdullah bin Abbas. Sebelum mengimami solat, Omar biasanya berjalan di antara dua saf makmum dan berhenti sejenak. Jadi ini Sayyidina Omar ni, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalau dia nak sembahyang, dia akan cek saf dulu. Dia masuk saf, tengok siapa tak betul, dia rotan. Kalau hari ni buat macam ni, memang Pak Imam keluar, nampak. Jadi tuan-tuan, dia cukup menjaga, kalau semayang dia cukup menjaga saf. Dia akan tengok dulu masuk semua saf. Masya Allah. Kenapa? Kerana ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, mana-mana saf yang bengkang-bengkok ataupun terputus, maka Allah Ta'ala mencempakkan di dalam hati mereka itu penyakit. Di sana ulama menyebutkan ada dua makna. Penyakit di sini ialah, pertama, dia penyakit zahir. Dia satu penyakit zahir, kan? Yang keduanya, dia penyakit batin. Penyakit batin ini ialah apa? Manusia ni kalau disebutkan, kalau dia semayang tak sah, dia tak rapat, terputus-putus atau bengkak-bengkok, apa penyakit batin ni? Iaitu diserang dengan penyakit hasad dengki, iri hati, tamak haloba dan sebagainya. Sebab tu orang yang hidup pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sendiri kalau dia nak sembahyang, Rasulullah tidak akan mengangkat takbir sehingga Rasulullah telah memastikan sah penuh, sah tak ada bengkak-bengkok, tak ada, baru Rasulullah angkat takbir. Selagi mana tak lurus, Rasulullah akan menegur daripada depan, sah depan yang belum lagi penuh, bengkak-bengkok penuh, kan? Walaupun Rasulullah tak berpusing. Kerana apa? Rasulullah ni pandangan belakangnya seperti mana pandangan depan, walaupun dia tak berpusing. Tapi para sahabat kena pusing. Sebab tu itu sunnah. Bila kita semayang, seorang imam bila nak semayang, mana-mana imam yang nak mendirikan solat, kalau sebelum semayang dia tak pandang kepada makmum dia, maka dia telah melanggar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu sunnah. Rasulullah tak perlu, sebab itu merupakan mukjizat. Tapi kita ni disuruh, kan, pandang dulu ke belakang sehingga pada saf dah betul-betul maknanya lurus, barulah mengangkat takbir. Jangan masuk je Allahu Akbar, orang makmum belum siap lagi, belum bersedia lagi, kan? Dan sebagai makmum pula, selayaknya lah bila kada dah masuk dalam safnya, jangan sibuk lagi dengan urusan-urusan dunia, nak tutup handset lah, nak buka topi lah. Jadi bukan masanya lagi, tuan-tuan. Sebab tu kita semayang ni, bila semayang berjamaah, kita kena tahu ada adab dan peraturan semayang berjamaah. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu an, bila nak mendirikan solat, setiap kali nak mendirikan solat, dia akan masuk, dia lalu daripada belakang, masuk ke belakang, dia akan masuk di celah-celah saf, tengok tak betul dia ada buat rotan. Kalau zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Rasulullah zaman Abu Bakar, dia menggajikan seorang tentera untuk cek saf dengan rotan. Pergi tengok satu ada tentera yang cek, kan? Dia macam nak pergi perang pula. Jadi tuan-tuan, zaman sekarang kita tak boleh buat macam tu, apa? Kalau buat macam tu punah kita. Pak Imam dia yang punah, kan? Jadi tuan-tuan,
Kerana apa? Kerana memegang hadis Rasulullah SAW. Itu sebab orang yang hidup pada zaman sahabat, hati mereka tak mudah nak bergesil, kan? Tak mudah nak berpecah. Sebab apa? Kerana mereka menjaga saf. Hari ni kita tak jaga saf, tuan-tuan, kan? Sebab tu kita ni bila tak menjaga saf, makan kurang sikit je dah komplain. Ni yang besar sini tak ada daging. Kenapa, tuan-tuan? Sebab ni hati kita, hati. Ada? Kerana hati kita, tuan-tuan. Ini memang benar disebut oleh baginda Rasulullah SAW. Rasulullah sebut itu kerana, tuan-tuan, bukan sebab tu wama yantiqu anil hawa. Rasulullah bercakap bukan kerana nafsu, bukan kerana hawa nafsu Rasulullah bercakap, melainkan apa yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kena jaga saf. Dan kita nak jaga saf macam mana? Hari ni, tuan-tuan, nak jaga saf macam mana? Menjaga saf ni, tuan-tuan, merapatkan saf ni ialah, iaitu memastikan bahawa tumit mereka ni sama. Bukan ditengok pada ujung jari. Kalau ujung jari sampai bila-bila tak sama. Kena orang ni punya kaki dia XL, mana nak sama? Nak? Yang ni kaki dia S, kan? Kecil je. Orangnya pun tak sama. Nak? Maka tengok kepada tumit. Tengok pada tumit. Tumitnya sama, maka lurus semua sekali. Ataupun mereka ni melihat kepada bahu dia. Mangkibi, mangkibin, maknanya bau bersama bau, maka akan lurus saf. Itu bagaimana cara kita nak meluruskan saf yang diajar oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi Sayyidina Umar ini, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebelum mengimami solat, Umar biasanya, mana menjadi kebiasaan, berjalan di antara dua saf makmum dan berhenti sejenak. Jika melihat ada saf yang tidak rapi, ia akan menegur. Ini Sayyidina Umar, pemimpin yang prihatin, cukup menjaga masalah saf, supaya orang-orang yang hidup pada zaman tu ialah orang yang bersatu hati dalam kehidupannya. Sebab tu, tuan-tuan, hari ni kita sepatutnya kena menjaga itulah. Kalau kita hendak masyarakat ni elok, kalau hendakkan masyarakat orang Islam ni dia dalam keadaan baik, kalau sekiranya pemimpin boleh menjaga saf, mudah-mudahan dengan naiknya orang yang baru ni, kepimpinan yang baru, yang mempunyai ketokohan dan tahu dia punya salsilah kehidupannya daripada orang-orang yang baik, kan? Jadi kita mengharapkan bahawa mereka ni adalah memimpin rakyatnya dalam keadaan besok Allah Ta'ala akan menurunkan keberkatan dengan sebab kesalihan dia, insya-Allah. Kita berdoa lah, mudah-mudahan, kan, kita ni sebagai orang bawahan, kita mengikut mana pemimpin. Selagi mana pemimpin tidak mengajak kepada kemungkaran, mana la ta'atin fi ma'siyatillah, tidak taat kepada orang yang buat maksiat kepada Allah Ta'ala. Jadi sama mana dia tak buat maksiat, taat. Buat maksiat, maka tak boleh, tak wajib lagi kita taat kepada mereka. Jadi, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka Sayyidina Umar akan mengatakan luruskan, dan ketika semua sudah nampak lurus, baru dah maju dan berdiri di depan seraya berseru Allahu Akbar. Biasanya Umar membaca surah Yusuf ataupun surah An-Nahl pada rakaat pertama, bagi memberi kesempatan kepada orang-orang yang masih di dalam perjalanan untuk mendapat solat berjamaah di masjid. Surah Yusuf ni panjang, tuan-tuan. Panjang surah Yusuf ni. Kalau kita ni surah Yusuf ni jawabnya Pak Imam tinggal seorang je lah. Dia baca begitu kerana apa? Nak beri sempat orang dapat berjamaah. Sayangnya dia tu, supaya orang Islam jangan sampai tidak mendirikan solat berjamaah. Ini bukan sempat lagi, tuan-tuan. Sempat tidur dalam semayang boleh, kalau surah Yusuf dibaca. Surah An-Nahl, ini semua surah yang panjang, yang melebihi daripada 100 ayat, kan? Payah masa semayang, kalau semayang fardu dibacanya 100 ayat. Masya Allah. Hari ini kita kalau imam baca Inna A'tayna pun dah mengeluh, kan? Apatah lagi kalau imam hari ni dia baca maknanya surah An-Nahl, surah Yusuf, bukan mengeluh lagi dia, pakai makmum semayang duduk belaka.
Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, namun baru saja Umar memulai salat, tiba-tiba ia berteriak di antara mengatakan ia telah membunuhku, atau dalam riwayat yang lain mengatakan ada seekor anjing menggigitku. Ini kiasan, dia punya kiasan lah. Maka itu terjadi pada saat Abu Lu'lu' menusukkannya secara membabi buta, menusukkan dia punya senjata dia membabi buta, mana secara rambang. Dulu kalau orang tembak secara rambang, ni dia main pakai tusuk je, dia tak nampak siapa, kan? Dia kiranya kena je dengan menggunakan sebilah belati bermata dua. Yang orang Arab ni dia ada khanjar. Khanjar ni yang bentuk macam tu. Dia melengkung. Satu lagi ialah pisau yang dia ni macam dia luruh je, tapi dia punya depan tu ada dua mata. Gunanya banyak. Benda tu dia orang-orang Arab gunanya itu banyak kegunaan dia. Biasanya khanjar ni pisau yang diletak dekat pinggang lah. Itu biasa dia bawa khanjar ni, kan? Orang-orang Arab biasa itu khanjar, dia guna tu, tajam tu. Itu kalau dia karat lagi pula, kan? Dia tengok ada khanjar yang pendek, ada khanjar yang panjang, kan? Jadi ini pisau yang digunakan ialah pisau belati yang bermata dua. Setelah menusuk Omar, Abu Lu'lu' bahkan menusukkan belati kepada setiap orang yang ada di kanan dan kirinya, dan tusukannya membawa korban jiwa 9 atau 13 orang. Ramai orang tengah semayang, tuan-tuan, macam berlaku di Palestin. Kalau kita pergi ke Masjid Ibrahim, Nabi Ibrahim tu, kan? Kita akan tengok di sana ketika mana orang-orang Islam semayang subuh, orang Yahudi melepaskan tembakan dalam masjid, kan? Yang mati semuanya lebih kurang dalam 200 orang mati, kan? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, dia menembak itu secara rambang, kan? Jadi inilah juga yang telah berlaku kepada maknanya Abu Lu'lu'. Dan Abu Lu'lu' ni dia merupakan orang Parsi. Dia Parsi ni hari ni Iran lah, orang Parsi. Jadi dia ni pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, banyak orang-orang berhijrah, orang pendatang ni berhijrah ke Madinah, kan? Mereka sama ada berhijrah kerana nak cari kerja ataupun nak menetap, berniaga dan sebagainya. Maka di antara orang yang banyak dia punya pekerja daripada orang asing ni, seorang sahabat namanya Mughirah bin Syu'bah. Dia orang Islam, dia ni banyak ambil pekerja-pekerja asing. Macam kita lah hari ni lah, ambil pekerja-pekerja asing untuk berkhidmat, kan? Dah orang dalam pun tak nak kerja, ambil. Kerana apa? Dia bisnes, buat macam-macam perniagaan, tak ada orang nak bantu, maka pekerja-pekerja ni datang, kan? Ada yang tak Islam, ada yang Islam, kan? Ini yang berlaku pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka melihat keadaan ini, seorang jamaah segera melemparkan jubahnya untuk menjerat si pembunuh itu. Itu baknya ini semua jadi hukum, tuan-tuan, dalam hukum fiqah tak? Bila kita tengah semayang, katakan Pak Imam jatuh, siapa yang nak ambil urusan? Nak kena berhenti solat ke, ataupun macam mana nak buat? Di sinilah peristiwa inilah berlakunya berbagai-bagai istinbat hukum. Ketika mana Sayyidina Umar jatuh, dibunuh, maka ada orang ganti, dan dalam keadaan tu kena ada orang yang maknanya menguruskan pula, kan? Menangkap ni orang yang membunuh ni tadi. Ini semua, tuan-tuan, ada disebut dalam hukum fiqh, kan? Jadi dengan sebab itu kita kena, dalam masalah berjamaah ni, seorang makmum dia bukan setakat nak ikut imamnya.
Kalau berlaku dalam keadaan yang macam ni, imam jatuh, contohnya, siapa nak ke depan? Kan? Siapa yang akan ke depan? Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka tetapi ketika mana hendak ditangkapnya, dia pun membunuh akan dirinya sendiri. Mana Abu Lu'lu' ni pun membunuh dia sendiri. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi ke Iran, Abu Lu'lu' ni, dia punya makam dia macam makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Syiah ni, dia akan pergi tawaf, dia ziarah dia tu macam pergi ziarah Rasulullah, kan? Tuan-tuan, ni di Iran ni, dia ni kalau di Iran adalah maknanya makam yang cukup dijaga dan dimuliakan, kerana setiap dalam satu tahun tu ada perayaan nak menyambut, kan? Kerana orang-orang Syiah ni mengatakan bahawa Omar kafir, Saidina Omar kafir, Abu Bakar kafir, dia mengkafirkan Omar, mengkafirkan. Sebab tu dia menganggap bahawa Abu Lu'lu' ni yang membunuh Saidina Omar ni adalah maknanya mati syahid. Oh, Masya Allah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini pegangan orang-orang Syiah, kan? Orang-orang Syiah punya pegangan. Dan mereka ni cukup memuliakan dan mengagungkan Abu Lu'lu', kan? Maka Omar memegang tangan Abdul Rahman bin Auf dan menyuruhnya maju berdiri sebagai imam menggantikannya. Sebab tu kalau peristiwa ni, kalau di dalam fiqh dinamakan istikhlaf di dalam solat. Istikhlaf ni bagaimana? Apabila kalau seorang imam tu dia berada dalam masalah, contohnya dia kalau dalam keadaan biasa mungkin dia terbatal wuduk, maka dia boleh memegang orang belakang dia dan menarik untuk pergi ke depan. Ini namanya istikhlaf. Istikhlaf fi solat, kan? Ataupun dia menyebut, kau gantikan aku, ataupun dia menutup hidung, untuk bagaimana keluar daripada solat, dia tutup hidung. Maka orang yang belakang ni, terutamanya Bilal lah, dia mengetahui bahawa imam ada masalah, maka dia akan ke depan. Yang ini berlaku ketika mana Rasulullah Sayyidina Umar dibunuh, ditikam, lalu dia memegang tangan Abdul Rahman bin Auf, kerana Abdul Rahman bin Auf ni adalah orang yang duduk di belakang dia. Dia pegang, lalu menyuruh, maknanya Abdul Rahman bin Auf maju untuk menggantikannya. Orang-orang yang berada di tempat di belakang Umar ikut menyaksikan apa yang aku lihat, kata maknanya Amr bin Maimun, orang yang menceritakan riwayat ini. Dan namun orang-orang yang berada di sudut belakang masjid tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Sebab ramai orang yang semayang, terlalu ramai, tak nampak, kan? Tak nampak berlaku peristiwa benda ni berlaku, tak dilihat. Kalau hari ni tak ada masalah, orang belakang boleh pandang TV lah. Dia bukan pandang Pak Iman, dia tengok TV. Wah, apa depan tu Pak Iman tengah sujud. Dia nampak ada TV dia. Zaman dulu tak ada. Semuanya tak ada. Mereka pun berseru subhanallah, subhanallah. Tak tahu apa berlaku depan. Kenapa ni semayang tak rokok-rokok ni, kan? Mereka pun menyebut subhanallah, subhanallah. Maka Abdul Rahman pun memimpin solat berjemaah secara cepat. Dalam keadaan ni, dalam hukum macam ni, bila berlaku suatu kes, maka imam menyegerakan solat, kan? Menyegerakan solat. Jadi ini pun masalah fiqh juga tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan ketika semua jemaah sudah bersurai, Umar berkata, wahai Ibnu Abbas, lihatlah siapa yang membunuhku. Maka Abdullah bin Abbas pergi sebentar dan melihat si pembunuh. Kemudian dia kembali memberitahu Umar bahawa orang itu ialah budak Mughirah bin Syu'bah. Umar berkata, biarlah Allah yang akan membalasnya, padahal aku yang memerintahkan agar ia diperlakukan dengan baik. Jadi kata Sayyidina Umar, jangan buat apa-apa, biarkan itu antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah sifat seorang pemimpin tuan-tuan. Orang buat jahat pun, orang buat mana tahana buat dia pun,
tak apa, itu urusan dia dengan Allah. Tak mengambil balas, kan? Tak mengambil balasan. Ini susah nak cari pemimpin-pemimpin yang macam ni, kan? Ini kalau pemimpin jatuh, siap digodam habis-habis. Selagi tak dapat, digodam lagi. Jadi tuan-tuan, kena ambil iktibar, tuan-tuan, kan? Ini sifat pemimpin. Tak kena mungkin pemimpin ini dijanjikan oleh Allah Ta'ala boleh masuk syurga. Pemimpin yang adil, mereka boleh masuk syurga bighairi hisab, tanpa hisab, tuan-tuan, kan? Macam mana kalau nak dapat pemimpin yang macam ni, nak masuk syurga Allah Ta'ala? Bukan senang lah, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka Umar berkata lagi, segala puji bagi Allah yang tidak mentakdirkan aku mati di tangan orang Muslim. Kerana Abu Lu'lu'ah ni merupakan orang Yahudi. Orang Yahudi. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jadi kalau mati bukan orang Muslim, mati kepada tangan orang kafir, itu mati syahid, kan? Walaupun tidak berperang ke medan perang, tapi dibunuh oleh orang kafir, itu mati syahid. Jadi tuan-tuan, dibunuh oleh musuh, kan? Musuh ni mati syahid. Kerana dan kamu dan juga ayahmu lah yang menginginkan agar banyak orang ajam, iaitu orang bukan Arab di Madinah ni. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu an. Dan Ibnu Abbas berkata, jika engkau menginginkan aku membunuh mereka semua, aku akan membunuh mereka semua, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas ini, tuan-tuan, dia cukup rapat dengan Sayyidina Abdullah dengan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa Sayyidina Ibnu Abbas ini, dia merupakan ahli majlis syura. Ketika mana Sayyidina Umar memerintah, waktu tu umur Sayyidina Ibnu Abbas ni masih lagi umur belasan tahun lagi. Tapi dia merupakan salah seorang daripada ahli majlis syura Sayyidina Umar. Yang lain semua tua-tua, dia seorang muda, kan? Kenapa Sayyidina Umar ini melantik Ibnu Abbas sebagai salah seorang daripada ahli majlis syura Sayyidina Umar? Tak ada mesyuarat tak boleh berjalan kalau Ibnu Abbas tak ada. Hebat, tuan-tuan. Kalau tak ada Ibnu Abbas, tak boleh. Ni kemuliaan. Sebab apa? Rasulullah SAW telah mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Dia telah meludah dalam mulut Ibnu Abbas ni, sehingga Ibnu Abbas ni menyuruh orang yang faqih tentang agama, sehingga diberikan gelaran kepada Ibnu Abbas ini Bahrul Ilm, maknanya lautan ilmu. Waktu ketika mana turunnya ayat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nasr, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Maka Sayyidina Umar telah bertanya kepada para sahabat, apakah maksud ayat ini turun? Maka para sahabat memberikan makna, memberikan penghuraian pada ayat ini. Bila Mekah telah dikuasai oleh orang Islam, maka pada waktu itu Islam akan berkembang. Orang akan masuk dengan Islam ke dalam Islam sama ada dengan suka ataupun terpaksa akan masuk. Maknanya Islam jadi kuat. Tapi Sayyidina Ibnu Abbas ni dia punya tafsiran dia lain. Sayyidina Abbas ini kata apa? Dia menafsirkan surah ini. Dia kata ketika mana telah datangnya Mekah ni telah dapat ditawan oleh orang Islam, telah kembali balik kepada orang Islam dan Islam telah kuat, maka pada waktu itu menunjukkan saat Rasulullah untuk meninggalkan kita dah tak lama lagi. Itu luar biasa dia punya tafsiran dia luar biasa, yang tak sama dengan para sahabat-sahabat yang lain. Ini yang Sayyidina Umar ni dia cukup menghormati, cukup memuliakan Ibnu Abbas, apatah lagi Ibnu Abbas ini merupakan salah satu daripada Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan? Dia Ahlul Bait Rasulullah
Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kata Sayyidina Umar, kata Sayyidina Umar, ni orang-orang yang datang ni, sebab ayah kamu ni, ayah dia tu Ibnu Abbas juga merupakan salah seorang daripada orang yang banyak maknanya memiliki budak-budak. Budak ni hamba lah, yang datang daripada, yang dibeli daripada luar bawa masuk ke Madinah. Nah, sebab mereka ni datang bawa masalah, kan? Tapi ada yang beriman, ada yang tak beriman, tapi masalah banyak. Maka bila Sayyidina Umar menegur yang demikian, Ibnu Abbas kata, ya Umar, kalau kau ndak aku bunuh semuanya, aku boleh bunuh, nak? Tapi Sayyidina Umar kata jangan. Bukankah mereka dulu datang dalam keadaan tak beriman, tapi mereka dah boleh dulu datang dalam bahasa Parsi, bahasa yang bukan bahasa Arab, tapi bila dah masuk ke Madinah, macam kita lah, orang datang luar dulu mana tahu cakap bahasa kita, kan? Bila masuk tempat kita, dia cakap macam kita, dah macam kita pula dah cakap bahasa lain pula, tak? Jadi pelik pula. Dulu dia tak semayang, dia masuk Islam, dia semayang menghadap kiblat yang sama seperti mana engkau, dan beribadat haji, musim haji dia pergi haji. Jangan sebab itu tak boleh menumpahkan darah mereka. Ini Sayyidina Umar memberitahu kepada Abdullah bin Abbas. Maka Umar lalu dibawa ke rumahnya, dan kami pun mengiringinya. Para sahabat yang bersama dalam peristiwa ni membawa Sayyidina Umar. Sebab Sayyidina Umar ni punya rumah tak jauh daripada masjid. Dia keliling masjid itu, rumah Abu Bakar, rumah Sayyidina Umar, rumah Sayyidina Osman, rumah Ali, kan? Rumah Sayyidina Ali belakang daripada rumah Rasulullah. Tuan-tuan kalau pergi ke dalam Masjid Nabawi, ni rumah Rasulullah ni, kita melalui pintu Babu Jibril tu, nak keluar ke Baqi' tu, lorong tu, itu lorong yang memisahkan rumah Rasulullah dengan rumah Sayyidina Ali. Rumah Sayyidina Ali sebelah dia. Jadi tak jauh-jauh, pusing-pusing situ je. Kerana rumah mereka ni adalah rumah yang dekat dengan masjid. Jadi kalau Rasulullah keluar daripada pintu rumahnya, terus masuk kepada pintu rumah Sayyidina Fatimah. Sebab tu Rasulullah ketika mana dalam satu peristiwa, dia datang rumah Sayyidina Ali, dia boleh tengok daripada dinding-dinding rumah Sayyidina Ali ni, kan? Tengok Sayyidina Ali dengan Fatimah duduk dalam satu selimut, tidur dalam satu selimut. Ada? Rumah kita tak nampak tu, kan? Rumah orang dulu-dulu tu bak dijaring daripada apa? Pelepah tamar. Sebab tu boleh tengok apa orang dalam buat. Ketika mana Rasulullah datang rumah Fatimah tengah malam, tengok Sayyidina Ali dengan Fatimah tengah baring dalam satu selimut. Selimut yang dipakai itu, kalau tarik tutup kepala, kaki nampak. Kalau tutup kaki, kepala nampak. Maknanya zuhudnya orang yang hidup pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau tutup memang tak nampak terus. Dia kita, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan Rasulullah masuk dalam rumah, bagi salam, minta masuk. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di antara, ketika mana Sayyidina Ali dan Fatimah berada dalam selimut. Rasulullah kata jangan bergerak, tidur. Lalu Rasulullah duduk di antara Ali dan Fatimah, duduk tengah-tengah. Bapa mentua duduk tengah-tengah menantu. Takkan kecup perut kita. Hari ni boleh buat menantu macam tu, memang dibaling keluar. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Rasulullah duduk, sehingga Fatimah kata ketika mana lutut aku bersentuh dengan lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku rasakan betapa sejuknya tubuh badan aku pada waktu itu. Allah, mulianya tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini insan-insan yang disebut di dalam lipatan makna kehidupan manusia, orang-orang yang cukup hebat, peristiwa yang cukup hebat yang berlaku dalam kehidupan mereka. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita sambung lagi. Maka peristiwa yang terjadi begitu cepat ini sangat memukul masyarakat. Sebab apa? Amirul Mukminin, kan? Amir Mukminin kena tikam. Tak ada pemimpin, seakan-akan belum pernah ada musibah sebesar ni.
Sebab zaman Sayyidina Abu Bakar tak pernah berlaku seorang pemimpin kena bunuh, kan? Tiba-tiba zaman Sayyidina Umar pemimpin kena bunuh. Nah, ni satu peristiwa yang menggemparkan, kan? Menggemparkan bukan setakat dekat situ je, Madinah juga gempar. Seorang berkata saya khawatir keadaannya, yang lain berkata tak apa-apa, tak apa, ini biasa je. Nah, ada seorang sahabat datang membawa air manisan anggur. Umar meminumnya, tetapi minuman itu keluar daripada lubang perutnya. Dia dibunuh kat perut, beri air itu keluar balik macam air paip keluar. Tuan-tuan, tak masuk dalam perut. Bayang tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kerana apa? Lubang daripada tusukan belati tadi membentuk lubang. Kalau minum, air keluar balik, minum keluar balik. Lalu dia ambil susu dan diminumnya, tetapi susu itu keluar lagi daripada perut yang berlubang akibat tusukan belati. Mereka pun sedar bahawa Umar telah hampir meninggal dunia. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tengok macam tu keadaan yang suasana. Jadi melihatkan suasana keadaan yang begitu, orang nampak ini satu perkara kritikal berlaku pada pemimpin, kan? Maka para sahabat datang menyengok. Orang-orang pun berkunjung seraya memujinya. Seorang pemuda maju di depannya dan berkata, berbahagialah wahai Amirul Mukminin atas berita gembira dari Allah. Amirul Mukminin ini, Sayyidina Umar ni, dia ada seorang anak murid. Ni anak murid yang begitu kuat dengan dia, ataupun orang yang begitu taat dengan dia. Ketika mana dia punya tok guru dia iaitu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu dalam keadaan menderita sakit, maka dia pun datang memuji-muji akan maknanya kebesaran Allah Ta'ala, dan memberitahu akan berita bahawa Allah Ta'ala bergembira lah, bergembira dengan apa yang berlaku tu. Maknanya atas kalau Sayyidina Umar mati pun bukan mati dengan cara yang biasa, mati dengan mati syahid kerana dibunuh oleh musuh Islam. Maka engkau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan termasuk yang mula-mula masuk Islam. Dia ni adalah orang yang ke-10 daripada para sahabat radhiyallahu anhum, kan? Orang yang 10, maknanya dia sabiqul awwalun. Sayyidina Umar merupakan sabiqul awwalun, orang-orang yang 10 terawal masuk Islam, kan? Walaupun lambat, tapi masih lagi orang yang awal lagi. Kemudian engkau diserahkan amanat kepimpinan dan engkau telah memerintah dengan adil sampai engkau gugur sebagai syahid. Maka Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu masih sempat berkata, aku hanya berharap agar semoga amalan-amalanku akan seimbang dan tidak lebih dan tidak kurang. Ini harapan. Inilah yang dikatakan kalau belajar dalam ilmu tasawuf, orang-orang yang telah menyingkat kepada umur tua, dia mesti ada maknanya sifat, maknanya raja'. Raja' ni apa? Pengharapan dia kepada Allah. Mana bila kita dah masuk usia-usia macam ni tuan-tuan, kita punya sifat raja' tu kena lebih, kena tinggi. Mengharapkan setiap amal yang kita buat biar Allah Ta'ala terima, kan? Walaupun kita ni bukanlah orang sehebat mana, bukanlah amalan kita ni amalan para wali, kan? Tapi kita ni harapan kita bila kita ibadat, tuan-tuan buat amalan, datang hari ni semayang di masjid, duduk dalam kuliah, kita mengharapkan semua amal-amal ni berguna di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun orang-orang muda yang maknanya bawah dari 40 tahun, apa harapannya, apa maknanya sifat yang perlu tinggi, iaitu sifat khauf, sifat rasa takut dengan Allah, kan? Nak buat ni takut, nak buat takut bab masih muda, takut mati waktu muda dalam maksiat, bab tu kena takut, kena ada sifat makna khauf tu lebih tinggi daripada sifat raja'. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka ketika mana dan berkata, ketika pemuda itu hendak pergi, kain sarungnya terlihat terseret-seret di tanah. Ni dalam peristiwa ni pun ada juga dia punya istinbat hukum.
Umar menyuruh untuk memanggil anak muda itu. Umar pun menasihati, wahai mana saudaraku, anak saudaraku, angkatlah sedikit kainmu agar lebih menunjukkan ketakwaan kepada Tuhanmu. Kemudian Umar berkata kepada puteranya, wahai Abdullah, periksalah hutang-hutangku. Jadi orang nak mati pun sempat bagi nasihat lagi. Nasihat yang pertama ialah menegur kepada orang yang suka memakai baju atau kain yang melabuh sampai maknanya menyapu, dia menyeret, kan? Dia tegur, kan? Rasulullah SAW, Rasulullah dia memakai kain ataupun memakai maknanya jubahnya, dia punya jubah tu semua di atas buku lali, kan? Di atas buku lali. Jadi ini ditegur oleh Sayyidina Umar. Dan begitu juga Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an menyuruh kepada anaknya iaitu Abdullah memeriksa akan hutang-hutangnya. Setelah dihitung, seluruh hutangnya mencapai lebih kurang 28,000 dirham. Banyak, tuan-tuan. Jadi kita akan tengok bagaimana cara Sayyidina Umar ni nak menyelesaikan hutang dia. Ni nak mati ni, hutang ni merupakan tanggungan dengan makhluk. Macam mana nak buat? Kalau kita waktu nak mati, hutang banyak, apa yang kita nak pesan dan nak wasiatkan kepada orang yang hidup, terutama anak-anak kita, kan? Sebab tu tuan-tuan kena tengok, ini juga merupakan salah satu daripada hukum fiqah terjadi, kan? Jadi dalam peristiwa Sayyidina Umar ni, banyak peristiwa fiqah yang telah diambil oleh ulama untuk jadikan istinbat hukum. Kalau berlaku je ni, macam mana berlaku? Sebab tu insya-Allah nanti kita akan bicarakan pada minggu yang akan datang, yang sekiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Taala memberkati kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma zidna 'ilma. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا محتاجا إلا كفيته ولا فاقرا إلا أغنيته ولا سافرا إلا وصلته ولا ميتا إلا رحمته ولا عاصيا إلا هديته ولا كربا إلا كشفته ولا غائبا إلا رددته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله.